Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua murid-murid Enam Bistari. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihatlah. Pada hari ini adalah PDPR untuk subjek sains. Cikgu harap kamu semua telah sediakan buku teks, alat tulis dan juga buku latihan sains. Okey, pada pagi ini cikgu akan ajar kamu, akan terangkan kepada kamu tajuk mikroorganisma. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat menyatakan jenis dan contoh mikroorganisma, menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup. Okey, apa kriteria kejayaan kamu pada hari ini? Okey, yang pertama, apa yang perlu kamu capailah pada hari ini? Yang pertama, murid dapat menyatakan 5 jenis mikroorganisma dan contoh mikroorganisma. Ingat, awak kena dapat 5 jenis mikroorganisma, kena tahu 5 jenis mikroorganisma dan juga contoh mikroorganisma tersebut. Yang kedua, murid dapat menyatakan mikroorganisma menjalani 3 proses hidup. Ingat menyatakan mikroorganisma menjalani 3 proses hidup. Okey. Apakah dia mikroorganisma? Apa mikroorganisma? Okey, maksud mikroorganisma. Mikro kita boleh katakan sebagai sangat halus dan tak dapat dilihat dengan mata kasar. Organisma pula bermaksud hidupan. Jadi mikroorganisma bila kita gabungkan, maksud dia adalah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hidupan seni itu maksudnya halus, sangat kecil. Jadi mikroorganisma maksudnya hidupan seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, jenis-jenis mikroorganisma. Ada 5 jenis mikroorganisma, iaitu fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus. Okey, cikgu ulang Ada 5 jenis mikroorganisma yang perlu kamu tahu hari ini, iaitu fungi, protozoa, alga, bakteria dan juga virus. Apakah fungi? Okay. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Okay, biasanya kulat awak boleh nampaklah dekat pokok-pokok ataupun dekat batang-batang kayu yang dah reput, ada tumbuh kulat kan dekat situ. So kulat ni adalah contoh mikroorganisma yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okey. Seterusnya adalah yeast, muko dan penicillium. Okey, 3 jenis mikroorganisma ini perlu dilihat menggunakan kanta pembesar ataupun mikroskop. Kenapa kena guna mikroskop? Okey, sebab dia dalam keadaan yang sangat kecil. So, kita tak boleh gunakan sekadar mata kasar lah untuk lihat. Tak seperti kulat. Kulat tu dia besar sikit. Dia besar jadi kita boleh nampak. Okey, seterusnya. Protozoa. Protozoa pula adalah mikroorganisma yang hidup di habitat yang berair. Seperti kolam, tasik dan sungai. Kalau awak tengok gambar, cikgu ada bagi 2 contoh di sini iaitu amoeba dan juga paramecium. Okey, seterusnya adalah alga. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Apa dia proses fotosintesis? Ini awak dah belajar masa di tahun 4. Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. Okey, apa contoh dia? Okey, contoh alga adalah phytoplankton, Spirogyra, rumpai laut dan spirulina. Ini sebenarnya sebahagian contoh alga lah. Sebenarnya ada banyak lagi contoh alga. Okey, seterusnya adalah bakteria. Bakteria wujud dalam berbagai bentuk, saiz dan warna. Bakteria boleh terdapat dalam berbagai persekitaran. Contoh bakteria seperti
Salmonella, Streptococcus, Escherichia coli, ataupun kita selalu panggil E. coli lah. Ini sebahagian sajalah contoh bakteria. Sebenarnya ada banyak bakteria. Okey, seterusnya. Virus. Virus adalah mikroorganisma yang paling halus. Antara semua mikroorganisma, virus ni merupakan mikroorganisma yang paling kecil, paling halus, paling seni. Kalau kita nak tengok virus ni, hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Mikroskop elektron ni dia mempunyai kanta yang tinggi lah. Barulah kita dapat tengok virus. Virus ni seperti HIV, influenza. Sekarang sibuk coronavirus kan. Tu virus lah. Okey, kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kebanyakannya semua terlalu seni, jadi kita tak bolehlah tengok mata kasar. Mikroskop ialah alat yang digunakan untuk memerhatikan mikroorganisma dengan jelas. Awak tengok dekat gambar slide ni, cikgu rasa kalau awak pergi masuk bilik sains, awak boleh nampak mikroskop ni cikgu letak dekat almari belakang tu kan. Memang kamu semua memang suka kalau dapat tengok mikroskop ni kan. Jadi mikroorganisma hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop lah. Kita dapat perhatikan dengan jelas. Okey, sekarang kita masuk kepada proses hidup mikroorganisma. Terdapat 3 proses hidup mikroorganisma, iaitu bernafas, bertumbuh dan bergerak. Ni kamu kena ingatlah. Proses hidup mikroorganisma ada 3, iaitu bernafas, bertumbuh dan bergerak. Okey, kita tengok apa yang membuktikan mikroorganisma tu bernafas. Okey, kita buat eksperimen. Yeast ditambahkan dengan gula, masuk ke air kan. Kita masuklah dekat dalam botol. Ni kena pakai air suam lah. Kemudian kita letakkan belon di mulut botol. Setelah beberapa ketika, kita dapati belon mengembang. Okey, macam mana belon tu boleh mengembang? Okey, sebenarnya yeast tu yang kita gunakan tu, dia mikroorganisma. Mikroorganisma ni dia benda hidup. So, dia bernafas. Bila dia bernafas, dia akan membebaskan karbon dioksida. Macam kita lah. Kalau kita bernafas, kita sedut oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. Sama lah macam mikroorganisma. Bila dia membebaskan karbon dioksida, udara keluar kan. Itulah yang menyebabkan belon di botol tu mengembang. Okay, sama juga kalau mak kamu kat rumah rajin kan. Cikgu tengok rajin, ada yang rajin buat donat, ada buat roti. So, dalam donat dan roti tu, ibu masukkan yeast. Kenapa masukkan yeast? Sebab nak bagi roti tu lembut, kembang. Macam mana bila masukkan yeast, roti tu boleh kembang? Tepung boleh kembang, dough boleh mengembang. Okey, sebab yeast tadi, dia bernafas. Dia membebaskan karbon dioksida. Jadi, ibu kamu punya donat dengan roti semua tu jadi lembut lah. Sebab ada udara dekat dalam dia. Okey. Yang kedua, mikroorganisma bergerak. Macam kita kan, kita bergerak kan. Mikroorganisma pun bergerak lah. Tapi cara pergerakan dia berbeza lah. Macam mana kita nak buktikan mikroorganisma tu bergerak? Okey. Ni kalau kita buat pembelajaran bersemuka, ni eksperimen ni memang cikgu buat dengan kamu Kita akan ambil air, sampel air dekat kolam, kat longkang ke, kita ambil, kita titiskan dekat mikroskop. Nanti kita boleh lihat titisan air tu di bawah mikroskop, kita nampak ada sesuatu yang bergerak. Dia tidak tetap, dia bergerak. So, itu sebenarnya mikroorganisma lah. Bila kita nampak dalam sampel air tu di bawah mikroskop, nampak ada sesuatu bergerak, itu menunjukkan, membuktikan bahawa mikroorganisma tu dia bergerak. Okey. Yang ketiga, okey. Apa yang menunjukkan mikroorganisma ni dia bertumbuh? Kamu mesti pernah makan roti kan? Macam tak logik pula kalau tak ada yang tak pernah makan roti. Tak kisahlah roti apa
kalau kita biarkan roti tu sampai expired, tarikh luput, kita biarkan beberapa hari, okey, makin lama di roti tersebut akan terdapat tumpuk-tumpuk hitam. Kalau kamu perasanlah, biasa ibu-ibu kita cakap itu cendawan ke kan? Itu kulat okey. Memang betul. Itu sebenarnya adalah kulapuk roti, iaitu sejenis mikroorganisma lah. Kalau lama-lama kamu biarkan, mula-mula ada sedikit sahaja tumpuk-tumpuk hitam. Makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Itu menunjukkan bahawa mikroorganisma tu dia bertumbuh, iaitu dia makin lama makin banyak. Bertumbuhlah. Kalau kita biasa, kalau haiwan tu makin bertambah, kita kata membiak kan. Okey. Ni mikroorganisma ni dia bertumbuh. Makin hari makin banyaklah kulapuk roti dekat roti. So dah tak boleh makan lah roti tu sebab dah rosak. Okey. Jadi apa yang nota penting pada hari ini ialah, yang pertama kamu kena ingat jenis-jenis mikroorganisma ada berapa? Ada 5 tadi cikgu dah sebutkan. Fungi, alga, bakteria, protozoa dan virus. Kamu juga kena ingatlah beberapa contoh mikroorganisma. Macam yang cikgu tunjukkan dekat dalam slide tu. Okey, yang kedua, kamu kena tahu proses hidup mikroorganisma. Ada berapa proses hidup mikroorganisma? Ada 3 saja, iaitu bernafas, bertumbuh dan bergerak. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menghadiri kelas PDPR cikgu pada hari ini. Okey, selamat melaksanakan tugasan-tugasan yang lain ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum.